Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik Negara Sejahtera, #JPN Melaka Bitara. Okey, yang saya hormati penceramah jemputan kita, Encik Hafiz bin Nawawi, Penolong Pegawai Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran, PPD Melaka Tengah. Pegawai-pegawai dari sektor sumber teknologi pendidikan yang ada bersama-sama di dalam talian, pegawai-pegawai unit sumber teknologi pendidikan PPD Alor Gajah, PPD Jasin dan PPD Melaka Tengah sendiri. Okey, dan rakan-rakan admin delima dan juga cikgu-cikgu yang ada di talian bersama-sama dengan saya pada hari inilah. Okey, hari ini kita bersiaran lagi kita untuk bengkel asas penggunaan AI dalam Delima Siri 4 tahun 2024, yang mana hari ini saya bawakan tajuk Microsoft Copilot. Kalau sebelum ni kita dah belajar mengenai yang pertama Gemini, maknanya Google base. Lepas tu kita belajar mengenai ChatGPT. ChatGPT open kan, open. Kemudian yang dua-dua tu macam text based lah. Output dia adalah dalam bentuk teks. Okey, kemudian kita belajar yang ketiga, kita belajar mengenai Bing Image Creator. Output dia adalah dalam bentuk image kan. Okey, dan kali ni kita buat kelainan sikit sebab sebenarnya bagi saya, saya sebagai MIEE lah untuk tahun lepas. Tahun ni belum dapat keputusan lagi. Saya dah 2 tahun jadi MIEE. Okey, jadi untuk kali ni kita bawa Microsoft Copilot. Microsoft juga kalau macam sebelumnya Bing Image Creator pun daripada Microsoft. Cuma hari ni lebih sikit. Microsoft Copilot ni bila kita buat, kita akan dapat output yang berbentuk teks boleh, berbentuk image pun boleh. Dan boleh dikatakan Cik Hafiz ni, saya nak perkenalkan pun, saya dah perkenalkan, Cik Hafiz ni memang dah mahir sangatlah dalam orang kata dalam Microsoft Copilot ni. Macam-macam dia explore. Saya puji Cik Hafiz ni memang rajin. Memang rajin explore. Rajin explore dan masih lagi belajar. Ya, cukup orang kata dia rajin untuk meneroka apa yang baru. Sebab bila kita ada sesi kan, jumpa je dia mesti bercerita. Okey, AI ni boleh buat benda ni, AI ni boleh buat benda ni. Okey, jadi saya rasa tak salah lah kot saya pilih Encik Hafiz untuk menyampaikan sedikit sebanyak ilmu yang dia ada, sebab dia pun selalu berkongsi di daerah Melaka Tengah. Memang terkenal ni Encik Hafiz ni, glamour orangnya kan. Okey, jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya serahkan teruslah bengkel ni kepada Encik Hafiz. Kalau saya bercakap pun saya rasa tak ada input banyak sangat pun. Jadi kita serahkan kepada Encik Hafiz. Tak ada lama sangat saya nak cakap kan. Okey. Terus kepada Encik Hafiz. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suhaila di atas kesudian untuk menjemput saya untuk siri perbengkelan Delima, aplikasi AI dalam Delima. Jadi seperti mana yang Puan Suhaila maklumkan, tajuk hari ini berkaitan dengan Microsoft Copilot. Okey, Assalamualaikum yang dihormati guru-guru yang berada di dalam talian dan juga semualah warga pendidik daripada negeri Melaka. Dan tak tahulah kalau ada daripada negeri lain juga. So kalau kita tengok jumlah peserta hari ini melebihi daripada 100 orang peserta lah. Jadinya saya pun sebenarnya dah lama juga saya tak buat sesi Google Meet ni. Selalunya saya lebih sebab sekarang ni kan banyaklah juga sekolah yang menjemput kami daripada USTP PPD untuk menyampaikan berkenaan dengan AI, Google Classroom ataupun Delima. Okey, jadi bagi daerah-daerah lain pun saya rasa tidak tertinggal lah. Dari segi orang kata kesiapsiagaan untuk kita menghadapi dasar pendidikan digital ni cikgu sekalian. Okey.
Baik, jadi untuk kita mulakan kita punya sesi perkongsian, saya lebih suka kalau kita cakap ataupun kita punya sesi petang ni lebih kepada perkongsian lah. Mungkin ada beberapa perkara yang mungkin cikgu ada yang lebih mengetahui, mungkin boleh sama-sama berkongsi. Sebab saya pun dalam proses pembelajaran juga, terutamanya untuk AI ni kan, sebab kita pun sedia maklum AI ni mungkin adalah sesuatu yang agak baru lah kan. Kita sebelum ni kita digemparkan oleh ChatGPT kan. Bila kita sebut AI je kita akan ingat ChatGPT. Okay, tapi sebenarnya banyak lagi. Jadi mungkin pada hari ni kita juga boleh tengok apa yang MS Copilot boleh tawarkan, yang mana mungkin AI apps yang lain mungkin tak ada. Jadinya mungkin ada kelebihan sebab setiap daripada AI tools yang ada, dia tak, orang kata tak 100% sempurna lah kan. Ada yang macam ChatGPT tu, dia kelebihan dia mungkin dia lebih orang kata bersifat santai kan. Okey, kalau Gemini pula kan, dia aplikasi Google, so dia boleh link dengan Google. Cumanya mungkin ada beberapa benda yang dia ada kurang dekat situ. Contohnya macam kalau Gemini, kalau kita prompt dalam bahasa Melayu, kadang-kadang dia akan berikan respon dalam bahasa Indonesia, dia lebih kepada Indonesia sikit. Kemudian kalau kita nak buat prompt menggunakan voice prompt, memang Gemini dia tak boleh nak detect bahasa Melayu. Tapi kalau kita tengok ChatGPT pula, ChatGPT dia tak ada voice punya prompt. Kalau dekat MS Copilot, bagi saya kalau yang voice prompt tu kita rasa okey. Maknanya bila kita prompt dalam bahasa Melayu, dia boleh tangkap apa yang kita cakap. Kan? Jadi mungkin kita boleh explore sama-sama apa yang boleh ditawarkan oleh Copilot berbanding dengan AI tools yang lain. Okey, sebentar saya nak share screen. Okay, sebab hari ni saya bersiaran daripada sekolah SK Bachang. Jadinya kalau dekat pejabat tu saya ada dua skrin. Jadi lebih senang kalau saya nak buat persembahan. So satu skrin ni kalau ada terkurang ke apa tu, maafkan. Saya pun ni pun agak tergesa-gesa juga. Sebab saya dengan Puan Sohaila pagi tadi kami bersama-sama dekat SK Bukit Cina untuk program majlis penyerahan tablet. Kemudian saya ke SK Bachang start daripada pukul 11 tadi untuk bagi perkongsian berkenaan dengan penggunaan studio rakaman dekat PKG Bachang. Lepas tu baru lebih kurang dalam pukul 1 lebih tadi barulah dapat selesai, barulah dapat makan, barulah dapat solat, barulah dapat kita bersama. Jadi saya plan macam ingatkan tadi bolehlah habis awal dekat SK Bachang ni kan. Mungkin saya boleh prepare sedikit sebanyak. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan cikgu. Okey, baik. Saya harap cikgu dah dapat lihat paparan dekat paparan cikgu. Okey, firstly, saya rasa cikgu dah sedia maklum berkenaan dengan AI tools yang ada dalam Delima, sebab ini merupakan kita punya sesi ataupun siri yang keempat. Sebelum ni pun kita telah didedahkan dengan beberapa AI tools yang ada di dalam Delima. Okey, baiklah. Untuk memulakan kita punya perbengkelan ataupun kita punya perkongsian pada hari ini, saya mohon cikgu-cikgu untuk masuk ke dalam Google Classroom. Sebab di situ ada disediakan bahan untuk boleh dijadikan rujukan cikgu, dan juga mungkin mula-mula ni kita cuba memanaskan badan sikit kan. Kita buat sedikit quiz berkenaan dengan AI. So kita cuba lihat sejauh manakah pengetahuan cikgu terhadap AI.
bukanlah nak kata nak tengok yang mana betul ke yang mana salah kan. Orang kata macam set induksi jugalah cikgu. Okey, baik. So cikgu minta tolong masuk ke dalam Google Classroom menggunakan kod yang disediakan ataupun saya copy invite link ni saya masuk dalam kita punya chat box. Okey, saya masuk juga dalam chat box. Okey, dan cikgu boleh join daripada situ ya. Okey, sementara tu sebab saya guna satu skrin ya. Jadi saya nak buka lagi satu Google Meet dalam saya punya handphone. Tapi kalau tak apalah. Sebab saya cadang saya nak tunjukkan juga penggunaan Copilot dalam handphone. Okey. Okey, so tak apa. Cikgu join je. Okey, link saya ada sediakan dekat kita punya dalam chat box. Okay, mungkin saya boleh tengok saya boleh minimizekan lah kita punya class code. So cikgu boleh proceed untuk join classroom menggunakan link. Okay, so setakat ini okay, masih tak ada lagi ke yang masuk? Cikgu boleh masuk gunakan apps handphone pun boleh. Okay, dah ada ramai dah ada 55. Mungkin kalau guna handphone kadang-kadang kalau yang yang tak install Google Classroom dia tak boleh access lah kan. So yang mana yang ada ni kan. Okay, baik. Cikgu pergi ke classwork. Okay, cikgu pergi ke classwork. Okay, so cikgu buat quiz perbandingan AI. Ada kan dekat situ kan. Saya sebenarnya saya reuse balik bahan yang saya pernah bagi kepada GKMP Teknik Vocational. Jadinya masa tu saya diminta untuk berikan sedikit perkongsian berkenaan dengan Copilot. Jadinya adalah bahan sikit-sikit kan. Sebab saya sebenarnya jarang bagi bahan. Selalunya untuk saya punya perkongsian, kita punya bengkel selalunya saya akan buat terus kepada hands on. Okay So cikgu cuba jawab dulu. Okay, so setakat ni dah ada yang turn in. Okay, baik. Okay, kita tengok Alright, ada kat sini. Ada yang dapat 8. Okay. Tahniah cikgu. So cikgu buat Sementara bukan apa cikgu. Sementara saya nak cari nafas ni sebenarnya. Rasa macam dah tak cukup nafas dah ni. Okay, baik Okay, sekejap. Okay, saya cuba sharingkan. Itulah susah juga kalau saya nak nak gunakan satu monitor ni. Kalau saya ada 2 monitor mudah sikit. Saya boleh switch saya punya paparan. Okay, saya paparkan yang ni sementara saya nak nak cari folder dan sebagainya. Minta maaf lah cikgu agak kelang kabut sikit ni. Okay, teruskan cikgu Okay, sementara setakat ni baru ada 17, yang ada pada saya 24. Okay. Okay, sama-sama saya nak buka saya punya Copilot dan sebagainya. Cikgu teruskan
Okey, saya rasa dah agak ramai juga kan. Kalau ikutkan dekat sini yang telah join kita punya classroom ada 43. Sorry, lebih so maknanya yang belum hantar, ialah 43. Yang sudah hantar pada saya ada berjumlah 32 peserta. Okey, so teruskan. Kalau kita dapat semua hantar lebih baiklah kan. Okey so kita tengok yang telah hantar dan kita boleh lihat tahniah. Okey. Yang mungkin dah dapat markah penuh kat sini Cikgu Azrin. Cumanya tak ada hadiah je kan. Okey, kemudian siapa lagi yang dapat 10 setakat ni? Okey, Cikgu Low Wang Sheng. Okey, tahniah Okey, baik. Okey. Mungkin kita boleh teruskan sebab kalau kita nak tunggu mungkin akan mengambil masa lah. Okey, ada yang baru hantar. Okey. Alright. Setakat ni macam 2 orang je kot dapat 10 markah. Okay, tak apa cikgu. Ini orang kata just sebagai kita punya seindaksi lebih kurang Okay. Cikgu Wee Seng Huat. Okay, 10 juga. Okay, tahniah. Okay, baik cikgu so mungkin kalau yang lain-lain tu yang tak buat lagi ke, okay, lepas ni cikgu boleh tengoklah soalan dia dan sebagainya. Okay, baik. Untuk makluman cikgu sebenarnya soalan ini sebenarnya saya janakan dengan menggunakan AI. Dengan lebih tepat lagi saya gunakan Copilot lah. Okay, sebelum tu saya nak kembali kita punya paparan yang ni sebab saya share tab Okay, kejap. Okay, so kita kembali kepada paparan asal Okay, baik. Sebelum tu saya tunjukkan di mana letaknya ataupun macam mana kita nak mengakses MS Copilot. Okay, first kali kalau macam biasa saya rasa semua ataupun guru-guru peserta dekat sini saya rasa dah sedia maklum. Okay, kita punya AI tools berada dekat bahagian ataupun muka surat yang pertama sekali dekat AI tools so cikgu klik. So dekat sini ada macam-macam kan, macam-macam AI tools yang ada dekat dalam Delima kita. So antara yang kebiasaannya kan pengguna dia kebanyakannya menggunakan ChatGPT kan, Gemini, Perplexity kan. Okay, kemudian Cloudera kan. Okay, biasanya kalau macam Perplexity ni dia lebih kepada kalau kita nak buat journal, kita nak buat research kan, kebanyakannya suka gunakan Perplexity lah. Cumanya kalau macam AI yang jarang-jarang kita dengar ni kan, biasanya dia lebih kepada bahasa Inggeris dan dia punya penggunaan dia lebih orang kata lebih bersifat formal. Sama juga macam Cloud AI ni selalunya kalau macam orang yang dia terlibat dalam coding dalam pengaturcaraan, biasanya dia akan suka gunakan Cloud AI lah. Okay, selain daripada itu macam hari ni kita akan tengok MS Copilot. Jadi cikgu klik pada MS Copilot. Okay, sekiranya kebiasaannya kalau cikgu kali pertama menggunakan MS Copilot, dia akan minta cikgu untuk login. Okay, contohnya saya sign out dulu. Saya tunjukkan. Saya sign out. Okay, saya rasa macam paparan cikgu dia akan keluar macam ni kan. So cikgu pergi kepada sign in. Okay, dekat sini cikgu cuba sign in menggunakan IDG. Cikgu IDG. So kalau tak boleh, cikgu cuba gunakan ID personal yang Gmail tu. Okay, apa yang saya dapati masa awal-awal dulu, masa saya perkenalkan Copilot ni pada cikgu-cikgu, ramai yang ada masalah untuk log masuk menggunakan IDG. Tapi semenjak ni saya rasa macam ramai yang dah
boleh akses kepada Copilot dengan menggunakan IDG. Okay, kalau macam saya memang ada ID khas lah untuk Microsoft sebab saya memang dah guna lama lah. Saya dah gunakan produk Microsoft dah lama, so saya memang ada lah. Kalau produk Microsoft tu dia punya email dia ataupun dia punya domain dia gunakan @outlook cikgu. Okay, so cikgu cuba dulu sebab kadang-kadang yang mula-mula tu ni pun dia agak memakan masa. Lepas tu macam saya lebih, kalau macam biasanya bila saya buat secara bersemuka saya senang. Maknanya kalau cikgu ada masalah, saya terus pergi kat dia, saya tunjukkan. So sekarang ni saya rasa mungkin cikgu tak ada masalah untuk cikgu kalau misalnya kata tak boleh gunakan IDG, cikgu cuba log masuk ataupun akses menggunakan ID personal yang Gmail tu. Okey, saya gunakan ID ataupun ni @Copilot @Outlook. Okey, untuk saya punya ID itulah bila saya gunakan satu paparan ni, saya tak boleh nak tengok kalau ada apa-apa masalah saya tak boleh nak macam sekarang ni baru saya boleh switch kan. Jadi cikgu pun boleh nampak kan paparan saya kan. Kalau saya guna dua skrin tu senang sikit. Maknanya satu skrin tu saya tengok dekat Google Meet, satu skrin saya tengok dekat ataupun saya punya paparan untuk presentation Okey, boleh guna ID D5 Okey, bagus. Terima kasih atas makluman. Sebab tu saya kata kalau bolehlah. Tapi macam saya katakan setakat ni awal-awal dulu je. Masa saya banyak bagi taklimat masa mula hari tu memang ada masalah bila kita nak gunakan IDG. Sebab kita pun sedia maklum MS Copilot ialah produk Microsoft dan kita punya IDG tu ialah Google kan. Jadi ni mungkin dia ada sedikit konflik dekat situ. Okey, baik Jadi kalau saya rasa mungkin tak ada yang bermasalah. Saya harap semua dapat akses kepada MS Copilot Okey. Untuk makluman soalan-soalan yang cikgu jawab tu tadi basically saya jana menggunakan AI dengan menggunakan Copilot Kalau cikgu boleh tengok Okey. Sebelum ni ini Okey, dekat Copilot kita boleh tengok prompt yang kita dah bagi sebelum ni. Contohnya masa tu yang ini sebenarnya saya diminta untuk berikan perkongsian berkenaan dengan Copilot kepada JKMP TVET masa tu kan. So saya fikir-fikir apa saya nak buat. So saya kata okey tak apalah, kita buat perbandingan antara AI. Okey. So saya pun tanya kan. Okey, sebagai seorang penceramah, ni dia punya prompt lah kan. Sebab dia AI ni kan, AI tools ni contohnya macam ChatGPT, Gemini, dia punya kaedahnya lebih kurang sama je. Maknanya kita bagi prompt kan apa yang kita nak dan dia akan berikan kepada kita output dia. Dia punya respon. Okey, so macam ni contohnya. Okey, saya nak bagi ceramah kan. Biasanya kalau untuk kita bagi prompt, kita akan beri dia persona. Maknanya kita bagi dia macam karakter lah. Karakter contohnya sebagai seorang penceramah. Okay, sila nyatakan perbezaan antara ChatGPT, MS Copilot dan Gemini dalam bentuk jadual. Okey, sebenarnya yang paparan ataupun jadual ni pun sebenarnya saya ada masukkan dalam kita punya bahan tu. Kan? Saya dah tak payah nak cari dekat Google ke, saya nak cari satu-satu ke kan. Senang. Sebab mungkin sebelum ni kita guna Google kan untuk cari maklumat. Tapi kadang-kadang maklumat tu dia tak berikan apa yang kita nak, dalam bentuk apa yang kita nak. Contohnya kalau kita nak cari perbandingan antara AI ni kan. Okey, mungkin kita kena cari satu-satu. Kita kena cari ChatGPT dulu, kita cari Copilot dulu, kita cari Gemini dulu kan. Maknanya lepas tu kita akan baca satu-satu, lepas tu baru kita buat perbandingan kan. Mungkin akan memakan masa. Tetapi dengan bantuan AI kan, contohnya dengan menggunakan Copilot, okay, kita boleh nyatakan apa yang kita nak. Ya, macam ni contoh, okay, kita nak bagi dia, okay, kita nak AI ataupun Copilot ni
berikan kita perbezaan antara ChatGPT, Copilot dan juga Google Gemini. Dia pun bagi kat sini. Jadinya ini kandungan ataupun isi kandungan ni lah yang kalau cikgu buat soalan tadi kan, dia berkenaan dengan yang ni. Okey, so kita cuba tengok satu-satu. Sebab saya lebih suka kan kita tengok perbandingan antara AI. So tapi akhirnya nanti terpulang pada cikgu lah. Cikgu sesuai ataupun cikgu selesa nak gunakan AI tools yang mana. Kan macam saya ni ada yang cakap saya bermazhabkan Copilot. Sebab sikit-sikit Copilot kan. Sebab saya rasa macam Copilot ni macam seronok kan. Dia first sebab dia produk Microsoft dan dia boleh link dengan produk Microsoft. Contohnya dia boleh link dengan Word, okey, dia boleh synchronize dengan Excel semua. Okey, so kita tengok antara dia punya perbezaannya dekat sini kita tengok okey, model AI. Itu yang penting, model AI. Kalau kita tengok untuk ChatGPT, okey, yang percuma dia berikan GPT model 3.5 kan, okey, GPT 3.5 dan ataupun 4o. Tapi 4o dia ada limit. Manakala GPT-4 kena bayar. Manakala kalau Copilot dia memang dah bagi GPT-4 secara percuma. Okey, maksudnya di sini dia punya data lebih terkini daripada GPT 3.5. Itu antara yang saya sukalah. Okey. Kemudian kalau cikgu tengok fokus utama ni kan. Okey, fokus utama ChatGPT dia perbualan umum. Kan nama pun chat, dia lebih santai kalau kita nak ajak bersembang kan. Kalau cikgu nak tahu kan, okey, dekat ChatGPT tu kalau kita ajak dia bersembang dalam bahasa ataupun dialek Terengganu ke Kelantan pun dia boleh. Maknanya dekat situ dia memang powerful. Kan? Sebab ChatGPT ni dah lama. Jadinya banyak ChatGPT ni dah belajar daripada kita. Termasuklah dalam bahasa. Kalau dulu kita kata macam okey, AI cuma faham bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni bukan kata bahasa Melayu. Dialek pun dia dah boleh faham. Untuk Copilot, dia integrate dengan produk Microsoft 365. Okey. Manakala Gemini dia integrate dengan produk Google. Termasuklah Google Sheet, Google Docs dan sebagainya. Okey. Access dia. Okey, kita tengok okey, percuma okey, dengan akaun berdaftar. Okey, kemudian Copilot dengan beberapa ciri terhad. Biasalah kan benda percuma. Okey, dia terhad lah. Okey, apa yang terhadnya nanti kita tengok Okey, Gemini pula okey dengan akaun Google biasalah kan. Kita tengok bagi akses berbayar. Okey, ChatGPT Plus yang menggunakan model GPT-4. $20 sebulan. Okey, kemudian untuk Copilot yang inilah saya pun tak orang kata tak guna lagi lah kan yang ni kan. Okey, maknanya dia bagi tahu kat sini okey, untuk Copilot memang ada yang berbayar dan yang ni sangat powerful cikgu. Kalau cikgu bayar. Okey, sekejap saya cuba try tanya dengan Copilot kan. Okey, berapakah bayaran untuk MS Copilot 365 setahun. Okay, so kita tengok sebab saya pernah cari tapi saya pun tak berapa nak ingat. Okay, itu dia. Cikgu tengok Okay, bayaran untuk Microsoft Copilot 365 ialah USD 360. 360 US dollar. Cikgu per pengguna per tahun. Okey, bermaksud kalau kita darabkan dengan 4.5 so dah berapa dah 1,000 lebih dekat 2,000 lah lebih kurang cikgu. Okey, itu adalah bayaran untuk tengok senang kan. Maknanya apa yang terfikir dalam otak kita, dalam kepala kita kan. Apa benda yang kita nak tanya kan. Kita tanya terus dekat AI dan insyaAllah dia boleh bagi jawapan kan. Okey, kalau cikgu tengok kan dekat sini macam-macam ni. Saya punya chat history. Chat history. Macam-macam lah. Saya StreamYard pun saya tanya kat sini, kertas kerja
Okey, kemudian apa tanya pasal sukan Olimpik lah, servis kereta. Okey, kemudian ni pun sama. Okey so kadang-kadang sebab tu lah kan. Saya rasa macam Copilot ni boleh jadi macam sahabat kita tau, sahabat kita. Tapi kadang-kadang itulah macam kita kena ingat juga apa yang diberikan tidak semesti 100% tepat kan. Jadi balik pada kita baliklah. Macam mana kita nak terima maklumat yang diberikan tu. Kita kena timbal baliklah. Jangan ambil 100%. Kalau kita rasa sanksi, kita boleh buat cross check. Kita boleh buat cross check dengan AI yang lain. Contohnya okay, saya tengok dekat sini contohnya saya ada tanya berkenaan dengan bayaran pencen yang diterima mengikut tahun perkhidmatan. Bila saya tengok kan, bila saya tengok dia punya jawapan agak kurang meyakinkan. Okay, saya cross check dengan ChatGPT. Saya tak ingat kat mana ni. Dah banyak sangat kan saya tak jumpa. Jadi kalau cikgu rasa sanksi kan, cikgu cross check dengan ChatGPT contohnya. Itu cara saya kan. Jadinya kita jangan 100% rely on AI. AI pun ada kelemahan dia. Itu kira tips dia lah. Okey, jadinya kita balik kepada yang akses berbayar termasuk dalam langganan iaitu berapa tadi, 360 USD tu kan. Okey, kalau cikgu rajin nanti cikgu cuba tengok dekat YouTube berkenaan dengan MS Copilot for Microsoft 365. Okey, memang best gila cikgu. Orang kata berpadalah dengan bayaran kita yang dekat 2000 setahun tu. Kan, kita bayar insurans kereta pun baru berapa kan. Yang ni untuk 365 punya Microsoft pun macam tu punya harga. Sampai kan kalau kita boleh minta dia buat analisa data, boleh minta dia buat graf dan sebagainya. Apa-apa saja yang berkenaan dengan 365 kan, dia boleh tolong kita buat. Even untuk hantar email, dia target dia ialah untuk industri. Untuk corporate. Sebab tu kita tengok dia punya kadar bayaran dia kan, macam tu. Sebab dia bukan target kepada user macam kita sebenarnya. User macam kita ni mungkin yang free pun dah okey lah. Macam kita untuk guna untuk PDP dan sebagainya, saya rasa dah memadai lah untuk kita gunakan yang percuma cikgu. Okey. Yang ni seterusnya cikgu boleh baca sebab dalam bahan yang saya sediakan pun memang ada. Okey, satu benda yang menarik dalam dalam Copilot ni ialah cikgu tengok bila saya export, dia boleh export ke dalam bentuk words dan PDF dan juga teks. Tengok cikgu. Okey, kalau saya exportkan dia kan, export dia. Okey, dia cloud base punya ni kan. Dia kadang-kadang kalau terlalu besar sangat ke dia lambat sikit lah. Okey, so cikgu boleh lihat dan okey, cikgu boleh tengok. Dia dah sediakan dalam bentuk words yang mana kita boleh simpan dan kalau nak print boleh print terus direct. Kan kita tahu kan, benda ni macam kita punya file words lah kan. So mudah dan kita punya file ni akan disimpan secara automatik di dalam cloud. Kan, maknanya dia simpan dalam OneDrive. Sebab Microsoft kan. Jadi apa sahaja bahan yang kita sinkronaskan dengan Copilot, kalau kita simpan ataupun kita buka menggunakan 365, dia akan simpan, dia direct simpan. Ini mungkin satu yang bukan mungkin lah, memang tak ada dalam ChatGPT. Kalau Gemini, dia akan buka ikut Google Docs ataupun Google Sheet kan. Even kalau cikgu tengok kan, okay, dekat sini sebenarnya saya boleh juga buka dalam Excel. Itu dia. So itu antaranya lah kan kelebihan yang ada dalam Copilot. Okay, yang ni yang soalan yang cikgu jawab tu tadi kan. Okay, dia boleh bersambung. Dia boleh, orang kata dia ada kesinambungan daripada chat yang sebelumnya. Okay,
Lepas tu, okay, saya fikir, okay, selain daripada saya nak terangkan berkenaan dengan perbezaan, saya nak bagi soalan pula kan. Okay, sila bina 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan maklumat di atas. Dia keluar. Inilah soalan yang cikgu jawab tadi kan. So soalan ni saya tak buat pun. Nak cerita tu je lah kan. Maknanya, okay, kaedah yang saya gunakan ni cikgu boleh gunakan dan saya akan kongsikan macam mana nak menghasilkan soalan dan sebagainya. Okay. Jadi bila saya generate ni, saya terlupa satu benda. Alamak, dia bagi soalan. Okay, tak ada jawapan. Kat bawah ni saya pun saya tulis berikan jawapan yang betul. Okay, jadinya dia bagi jawapan yang betul dan saya transferkanlah ke dalam bentuk Google Form yang cikgu jawab tu tadi. Cumanya setakat ini tak adalah apa kita boleh transfer daripada Copilot tu terus jadi Google Form. Tak adalah lagi kan. Mungkin akan datang lah. Tapi kalau akan datang pun berkemungkinan Gemini pergi ke Google Form mungkin boleh sebab sama-sama Google. Kan? Tapi setakat ni pun Gemini pun tak boleh lagi buat macam tu. Kan? Maknanya kalau dia buat macam ni pun dia akan convert kepada Google Docs. Nampak cikgu apa yang dia boleh buat dan tak tahulah cikgu boleh dengar ke kan. Dia boleh tolong baca cikgu. Kalau boleh dengar lah. Okey. Dah betul lah. Sekejap dia loading kat situ. Okay. Encik Hafiz, sambil-sambil Okey, ada soalan tu. Bagaimana untuk menjana soalan berdasarkan gambar atau tabel? Ya. Belum sampai lagi kan? Belum lagi. Okey, kejap lagi. Yang ni baru intro. Okey, nanti saya akan kongsikan nanti saya akan kongsikan bagaimana kita boleh menjanakan soalan daripada image. Kan kalau katakanlah kita nak buat quiz ringkas ke kan. Jadinya daripada image yang kita captured daripada buku teks digital dan kita boleh minta Copilot untuk janakan soalan. Okay, bagaimana menjana soalan berdasarkan gambar atau table. Okay, kalau gambar pun biasanya kalau gambar mesti dia ada info. Kalau dia tak ada info dia tak boleh. Selalunya kalau gambar table boleh. Kalau table yang ada ada teks lah kan, ada sumber dia, dia boleh buat, dia boleh jana soalan. Tapi kalau gambar sahaja kan, kadang-kadang dia lebih kepada macam dia akan tanya macam kalau gambar tu ada budak main dekat playground contohnya. Nanti dia akan tanya, okey, berapa ramai kanak-kanak yang berada di playground. Dia akan jana juga soalan macam tu kan. Cumanya mungkin dia tak tahulah apa sebenarnya gambar tu maksud. Mungkin taklah. Mungkin dia akan tanya, okey, apakah warna baju yang dipakai oleh budak lelaki itu. Selalunya macam itulah. Cikgu boleh cuba Okey, tapi nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak orang kata gunakan gambar untuk jana soalan. Itu antara yang saya akan kongsikan nanti Okey, cumanya yang ni kita perkenalan dulu dengan AI. Okey, baik. Kalau cikgu ada ataupun tak apalah, saya ingat saya tunjukkan terus kita punya slide. Kemudian nanti cikgu boleh rujuk nantilah untuk slide cikgu ataupun slide yang saya kongsikan. Okey, baik. Mana slide tadi? Okey, yang ni Okey, ni slide yang pertama. Okey, yang ni Copilot. Okay, mungkin cikgu boleh ni lah. Ini antara, ni sebenarnya tak tahulah nak ikut ke tidak kan kita punya kandungan. Sebab yang ni sebenarnya saya masa yang saya buat perkongsian atau bengkel sebelum ni kan. Selalunya saya akan kongsikan. Ini biasalah penggunaan image dalam query. Selalunya saya akan ni lah kita nak macam mana nak bina soalan berdasarkan image.
Dan kadang-kadang kalau sempat kita gunakan RPH lah, berpandukan di SKP yang kita upload. Tapi mungkin hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak upload dokumen dan bagaimana kita nak manipulate. Bukanlah nak kata manipulate macam tak sedap sangat kan. Macam mana kita nak menggunakan dokumen tu untuk dijadikan bahan sokongan bagi kita membina prompt. Dulu-dulu yang ni memang best lah cerita lagu ni kan. Untuk makluman dalam Copilot dia ada add-on Suno. Kan, maknanya sebenarnya kita tak payah nak buka Suno untuk cipta lagu. Mungkin ada yang dah biasa dengar Suno dan ada yang tak pernah dengar Suno kan. Suno tu ialah aplikasi untuk membina lagu. Untuk membina lagu, untuk mencipta lagu. Dalam Copilot dia ada. First, saya kenal Suno ni dalam Copilot. Lepas tu dia sebenarnya memang ada dia punya dia punya web dia sendiri. Tapi macam dulu dia agak tak user friendly dan sebagainya. Jadi saya suka buat lagu menggunakan Suno yang ada dalam Copilot. Tapi yang sekarang ni kan kita orang kata lebih senang lah kalau kita gunakan dia punya website Suno tu Okey, baik. So yang ni cikgu boleh baca nanti kan secara dia punya orang kata latar belakang dia lah. Pengenalan berkenaan dengan Copilot. Okey. Okey, yang ini yang saya yang ni perbezaan antara Copilot yang percuma dan juga dengan 365 Copilot. Yang berbayar tu nama dia ialah 365 Copilot. Okey, mungkin cikgu nanti boleh tengoklah. Okey. So kita tengok kaedah mengakses Copilot. Ada 4 sebenarnya kaedah kita boleh akses kepada Copilot. Okay, yang pertama dengan menggunakan browser. Macam tadilah kan kita gunakan D5. Kan kita benda tu ada dalam D5, so kita gunakan D5 untuk akses kepada Copilot. Yang kedua, untuk makluman Windows 11 sebenarnya telah terbina dengan Copilot. Dia dah ada AI dah kan dalam Copilot atau Copilot dalam kita punya Windows 11. Okey, dekat mana? Okey, macam saya kalau cikgu nampak saya scroll dekat bawah ni kan. Saya point dekat bawah ni yang ni Copilot preview. Jadinya kadang-kadang tu yang saya cakap kan. Kadang-kadang kalau tiba-tiba saya teringat sesuatu benda, saya nak tanya kan, saya tak payahlah nak buka browser sebagainya, saya tak payah nak guna Google Chrome kan, saya boleh klik je dekat sini, preview kat sini. Okey, boleh nampak kan tepi tu jadinya di sini lebih cepat. Ini keistimewaan Copilot. Sebab dia dah datang bersama dengan Windows. Okey. So cikgu type je apa yang cikgu rasa teringat masa tu kan. Cikgu type je. Dan boleh juga tengok recent activity kan. Macam ni So sebelum-sebelum ni kan macam-macam lah kan. Yang saya dah tanya kat sini. Tengok lirik lagu pun boleh minta Copilot buatkan. Okey jadinya itu kaedah yang kedua. Selain daripada yang kita buat ni tadilah, cara yang kita akses melalui D5 tadi kan. Itu yang cara yang pertama lah. Okay, kemudian dengan menggunakan Microsoft Edge. Microsoft Edge pun ada Copilot. Saya pasti. Kalau nak surf internet memang tak guna kan Edge ni. Kita biasa guna Google Chrome kan. Kita jarang lah sebab Edge ni ini zaman-zaman macam sebelum ni Internet Explorer kan. Memang kita tak guna pun kan Edge ni. Okey, tapi sebenarnya bagus Okey, saya tunjukkan ni Edge kan, Microsoft Edge. Okey, once kita buka ni Microsoft Edge kan. Okey, dekat bahagian atas kanan tu ada button untuk Copilot. Sama juga. Dan kalau katalah kita buka satu YouTube.
Okay, kita buka satu YouTube. Katakanlah kita buka berkenaan dengan teknologi AI contohnya lah kan, teknologi AI. Okay. Alright. Kita pun buka kan. Okay, kita buka. Okay. Dan macam mana kita nak hidup zaman AI? Sebab okay, kita boleh gunakan paparan dekat kita punya browser ni untuk kita tanya. Berkaitan dengan contohnya kita nak tanya berkaitan dengan video ni. Okey, baik. Dekat sini biasanya saya akan pergi kepada this video lah. Kalau kita pergi ke relevant sources, dia kadang-kadang dia akan cari di luar daripada video yang kita tengok ni. So kita pergi dekat this video. Okey. So dekat sini katalah kita nak berikan ringkasan. Okey, ringkasan tengok kalau cikgu tengok kan, dia dah bagi orang kata suggestion words. Berikan ringkasan. Saya tap dia teruskan. Okey, berikan ringkasan berkenaan dengan video ini. Okey. So, nanti Copilot dia akan cuba alright, dia dalam bahasa Inggeris. Okey. Dia kadang-kadang dia tengok juga kan. Okey, so dekat sini ringkasannya dia beri dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang selalunya bila saya minta ringkasan dia akan dia akan berikan dalam bahasa Melayu kan. Okey, tak apa. Biasalah AI ni kan, dia ikut suka hati dia je kan. Kadang-kadang saya bagi prompt BI, dia bagi dalam BM kan. Dia jadi macam tu. Okey. Tolong kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey. Jadinya ini adalah ringkasan daripada video ini. Kita minta dia keluar bahasa Melayu, tak berhenti dia tulis kan. Okey, itu dia. Ada tak habis lagi. Okey, jadi ini adalah cara yang sama Okey, cara yang sama kalau kita nak upload dokumen. Sudah tu saya suruh dia buat ringkasan. Ini dah bukan macam ringkasan dah ni. Okey, tapi cikgu-cikgu boleh nampak Okey, boleh nampak macam mana kita sebenarnya apa yang kita baca dekat satu-satu website kita boleh tanya. Okey dah sudah lah tu. Kalau dah rasa macam lama sangat, kita stop je lah. Kan? Stop je. Okey. Boleh cikgu Okey, tu antara je lah. Kita boleh gunakan Edge. Dan yang bestnya Edge ni kita boleh relatekan dengan website yang kita tengah baca atau yang tengah kita tengok. Okey, baik. Dan yang keempat ialah dengan menggunakan mobile apps. Okey. Jadi sekiranya hari ini cikgu mengikuti kita punya perbengkelan hari ini menggunakan handphone, jangan risau. Handphone pun boleh. Okey, saya sharekan skrin dulu. Okey, saya sharekan skrin saya punya handphone. Okey, baik, boleh nampak ni saya punya paparan dalam handphone kan. So, dekat sini, okey. Cikgu boleh download Okey, cikgu boleh download aplikasi Copilot. Okey. Jadi kalau cikgu tengok okey, dia macam biasa jugalah okey, dekat sini. Dia sama juga So dekat sini kita boleh gunakan prompt dalam bentuk voice prompt ataupun kita nak ambil gambar dan sebagainya. Gambar tu tak kisahlah gambar yang kita nak tangkap ke ataupun gambar yang kita dah simpan pun boleh. Jadinya sekiranya cikgu menggunakan handphone pun tak ada masalah untuk kita ikuti berkenaan dengan Copilot. Okey, kita try sekejap kita nak guna dia punya mic kan. Siapakah pencipta telefon? Okey. So cikgu tengok. Pencipta Telephone adalah Alexander Graham Bell.
Bulyo Adalasirang Sanis Dan Pensipta Kelahiran Scotland Yong Turkano Karana Mensipta Telephone Pertama Yong Practical Pada Tahan 1876. Bel Juga Mengasaskan Sirikit Telephone Bel Pada Tahan 1877. Adaka and a Memerlukan Maklamat Lanjit Tentang Sejarah Telephone atau Tentang Alexander Graham Bell? Okay, so mungkin dari segi slang dia, dia memang slang bahasa Inggeris lah kan. So at least kan, kalau kita mengajar bahasa Inggeris kan, sesuai sangatlah kalau kita nak minta dia tolong bacakan dan sebagainya cikgu. Okay, once kalau kita katakan dah selesai, kita nak mulakan perbualan ataupun prompt yang baru, cikgu nampak button biru bawah tu kan, biru sebelah kiri tu kan, yang ada balloon dan juga tambah tu. So cikgu tekan kat situ. Okay, dia akan mulakan dengan perbualan ataupun prompt yang baru lah. Okay cikgu So kat sini kalau cikgu tengok kat situ dia memang letak mic. So itu untuk prompt dan voice prompt lah. Kalau kita nak type, kita ambil icon keyboard. Cikgu Okay, jadi benda yang sama. Cikgu boleh buat dekat telefon ataupun kalau cikgu nak buat dekat sama ada browser ataupun Edge ke ataupun dekat Windows pun sama juga. Serupa je. Tapi dia lebih fleksibel. Maknanya kita boleh gunakan pelbagai ataupun kita boleh akses kepada Copilot ni dengan pelbagai method, dengan pelbagai cara. Tak semestinya kita gunakan browser saja kan. Kita kalau macam ChatGPT, Gemini, dia ada juga kan apps untuk mobile. Ada. Tapi kalau macam Copilot ni dia lebih lagi. Even Windows kita pun memang ada Copilot, means kita tekan je kan macam tadi kan. Saya tekan je preview ni. Okay, dah kita boleh mulakan AI kita menggunakan Copilot. Itu yang mudahnya. Okay, baik sebab tu bagi saya memang Copilot ni sangat-sangat menarik lah. Bukanlah saya menidakkan AI tools yang lain. Cumanya ini adalah kelebihan dia. Sebab tu kadang-kadang bila macam saya cakap tadi kan, bila saya dapati maklumat yang diberikan tu agak meragukan, saya akan buat cross check dengan AI yang lain. Itu penting juga cikgu. Jangan kita rasa macam kita ambil 100% apa yang diberi kita terima. Okey boleh cikgu Okey, jadi macam tadi ada yang tanya berkenaan dengan gambar dan sebagainya kan. Okey, so saya tunjukkan Okey, baik. So saya rasa yang ini dah sampai ke hujung lah kita punya slide ni kan. Bukan bermakna hujung kita punya perkongsian hari ni. Okey baik. Jadi kita tengok juga sedikit. Yang ini slide yang saya kongsikan bersama dengan, saya kata macam yang saya bagi tahu tadi kan, bersama dengan JKMP Teknik dengan vocational. Jadinya kat sini saya terangkan berkenaan dengan ChatGPT, Gemini dengan Copilot. Ini adalah table yang saya minta Copilot buat tadi kan. Saya dah tak payah nak type sendiri ke apa, saya just ambil je table yang dia bagi dan saya tepek je dalam ni. Okey, yang ni macam yang ni saya macam itu saya buat lah kan. Okey, kita buat prompt yang sama dan kita lihat perbezaan di antara semua AI tools. Kan, kita tengok, kita cuba buat sedikit analisa kan. Cikgu boleh try nanti Okey, ini contohnya kan. Saya minta cikgu-cikgu ni buat prompt sebagai seorang guru bina kertas kerja minggu teknik vocational, tempohnya ialah 1 minggu kan. So daripada situ kita tengok okey, Copilot macam mana dia punya hasil, Gemini macam mana hasil dia, dan juga kita ke ChatGPT macam mana hasil dia. Okey, nanti cikgu boleh cuba. Cikgu tengok beza dia. Biasa kalau sebelum ni masa saya buat ni, beza yang agak ketara ialah dekat Gemini. Dekat Gemini, dia punya bahasa memang seakan-akan bahasa Indonesia. Itu dia punya, mungkin dia masih lagi dalam proses belajar. Walaupun kita tahu kan, bila kita sebut Google ataupun Gemini ni produk Google kan.
Sepatutnya Google ni dah kira stable kan, tapi masih lagi masih lagi belum capai ke tahap yang kita harapkan. Okey, alright. Yang ni yang kita kena tengok. Okey, penggunaan image dalam dalam prompt penggunaan image dalam prompt, dan seterusnya kita akan tengok prompt berdasarkan dokumen. So macam mana Copilot kita boleh sediakan ataupun kita boleh muat naik dokumen dan minta Copilot untuk janakan sesuatu. Contohnya rumusan, ringkasan ataupun penyediaan RPH. Cumanya RPH ni mungkin cikgu kena sesuaikan jugalah. Sebab biasanya bila kita buat RPH ni dia lebih kepada cadangan. Cadangan. So kalau cikgu rasa macam cadangan tu sesuai untuk cikgu boleh ambil. Okay. So firstly kita akan tengok penggunaan image dalam prompt. Macam mana kita nak menjana image dalam prompt. Okay, baik. First, kalau cikgu ada laptop kan, ataupun cikgu gunakan handphone pun boleh kan. Okay, kita cuba screenshot satu petikan dalam buku teks. Okay, contohnya Okay, contoh saya buka soalan ataupun buku teks sejarah tingkatan 4. Sebab sejarah ni dia banyak teks kan. Senang sikit. Okay, dia kan sebaiknya kalau kita nak menjanakan soalan ke biar ada banyak teks lah supaya dia senang nak buat soalan tu nanti. Kalau misal kata dalam bentuk jadual ke apa pun boleh sebenarnya. Mungkin dia ada batas sikit lah kan, dia nak cari apa yang sesuai jawapan kan atau soalan ni kan. Okay, let's say katalah saya nak buat, kita time cuti sekolah ni kan. Okay, saya nak buat berkenaan dengan, mungkin saya nak buat soalan berkenaan dengan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Besarkan sikit mungkin kalau cikgu tak nampak ke. Dia sesuai kalau macam kita nak buat short quiz ke kan. Hari ni kita punya pembelajaran kita nak bercerita tentang latar belakang. So mungkin cikgu nak bagi lembaran kerja kan, ataupun cikgu nak masukkan soalan ni dalam Google Classroom contohnya kan. So boleh gunakan kaedah ni firstly cikgu kena screenshot dulu, screen capture kalau nak senang, cikgu gunakan shortcut key. Kejap ada tak saya sediakan shortcut key snipping tool ni mungkin cikgu boleh catat sikit cara untuk kita screen capture. Cara untuk kita screen capture. Maknanya kita screen capture dan terus crop. Kita akan screen capture dan terus crop. Iaitu Windows, Shift dan juga S. Sekejap cikgu cuba dulu Saya minum sekejap. So, kalau ni cikgu boleh catat ke apa Windows Shift S. So, kalau cikgu tekan Windows Shift S, dia akan keluar paparan macam ni dan kita boleh drag bahagian mana yang kita nak capture. Bahagian mana atau bahagian screen mana yang kita nak capture. Macam kita buat screenshot dekat telefon kan. Kita kalau macam Android kan, kita tekan slow volume kan, down volume, lepas tu kita tekan power, dia akan capture, lepas tu kita crop kan. Macam ni sama juga. So dia boleh direct crop dekat bahagian mana yang kita nak crop. Boleh cikgu sampai-sampai ada apa-apa soalan tak dekat sini?
Kalau ada soalan Ya, okey kami. Alright. Okey, setakat ni tak ada apa-apa soalan Okey So boleh cuba mana gunakan key yang berikut key yang saya tunjukkan tadi. Okey. Windows Shift dengan S. Okey, tapi sebelum tu cikgu cari juga. Okey, cikgu cari juga. Okey, cikgu cari juga bahagian ataupun teks ataupun petikan dalam buku teks untuk cikgu screen capture dan untuk kita jadikan soalan. Untuk kita jadikan soalan. Okey, so saya balik kepada nampak macam Remy kat belakang. Macam mana Remy boleh ada? Okey. Kami di PKG Jasin. Oh, ya ke? Oh, tadi bukan dalam kereta ke? Dah bertukar. Wah. Nak tengok muka sikit dah. Dengar suara je. Ada. Okey, kita teruskan. Sorry cikgu. Biasalah kami memang macam tu. Headline sekejap. Okey so kita capture dulu screen. Okey, mana kita tekan Windows Shift S. Okey, katakanlah okey kita nak ambil atau kita nak capture bahagian bahagian teks atau petikan dalam buku teks So kita capture. Okey, bila once kita capture maknanya dia dah copy kemudian kita buka kita punya Copilot. Okey, kita buka kita punya Copilot Okey, ni yang tadi kan. So kita dah tak nak dah ni. So kita tekan ni topik Okey. So dekat sini cikgu paste iaitu Ctrl V. Okey, Ctrl V. Once kita dah tekan Ctrl V, okey, dia akan muat naik image yang kita dah copy tadi. So dekat sini kita berilah prompt kan. Macam saya katakan tadi, boleh kalau nak bagi dia persona pun boleh, tak nak bagi pun sebenarnya tak ada masalah Okay, kita bagi direct lah sila Jana 5 soalan pelbagai pilihan. Okay, sila Jana 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan petikan. Okey ataupun teks ke ataupun teks tadilah kan. Okey, berdasarkan petikan. Okey, sertakan macam tadi saya tak minta dia berikan jawapan kan. Okey, kita bagi siap pun boleh. Sertakan bersama dengan jawapan. Ya, sila jana 5 soalan pelbagai soalan. Okey, sila jana 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan petikan. Sertakan bersama dengan jawapan. Okey. So tunggu dia proses. Tunggu dia respon lah. Dia bergantung kepada talian internet kita juga. Oh, apa ni? Okey, tunggu. Okay, kita tunggu, masih lagi menunggu. Agak lama juga agak lama juga. Okey, kalau lama sangat kita cuba lagi sekali Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, saya cuba lagi sekali. Okay, lama sangat ni. Okey, saya tutup, saya buka Copilot lagi satu. Okey, kita cuba. Oh, mungkin sebab saya buka Copilot juga dalam saya punya handphone ni. Takut dia konflik Okey, saya offkan saya punya Copilot dalam handphone. Okey, saya pastekan lagi sekali. Gambar rajah. Okey, sila Jana 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan petikan. Okey. Sertakan jawapan yang betul. Okey. Okey, kepada yang gunakan handphone pun sama juga mana cikgu screenshot.
Okey, kemudian cikgu masukkan prompt seperti mana yang saya cadangkan ya. Okey, agak lama juga ni Okey, saya cuba tutup juga yang ini sebab banyak sangat Copilot yang saya buka ni. Okey, kalau tak boleh juga saya tunjukkan contoh yang saya dah buat sebelum ni Okey, mungkin cikgu ada tak yang cuba dan berjaya okey. Ada tak yang berjaya? Ada tak yang berjaya? Sebab macam ni lah. Memang dia macam sangkut terus ni. Okey, tak apa. Saya stop dulu responding. Okey, saya tunjuk contoh baik, kita tengok macam ni kan. Okey, yang ni apa? Okey, yang ni lebih kurang sama Okey, maknanya guys, sila jana 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan teks sertakan bersama dengan jawapan yang betul. Sepatutnya dia akan keluar macam ni. Okay. Maknanya dia akan keluar macam ni lah. Maknanya dia akan keluar macam ni dan dia akan berjanakan soalan berserta dengan jawapan yang betul. Okey. Dan apa yang menariknya dekat sini, dan macam yang saya tunjuk tadi, kita boleh export export dalam bentuk words. Okay, view. So, cikgu tengok dekat sini kan. So dekat sini, apa yang cikgu boleh buat contohnya, kan, kita dah ada dah soalan dalam bentuk words. Jadi cikgu boleh lah kan. Dan sebenarnya lebih, orang kata lebih baik kan, macam kita asingkan. Kita minta dia buat soalan dulu, lepas tu prompt yang seterusnya baru kita minta dia jawapan. Yang tu pun boleh. Dan lagi bagus. Bukan sebab apa? Sebab senang kan kalau macam ni mungkin kita terpaksa edit sikit-sikit kan. Maknanya kita buang jawapan kan. Kita buang jawapan kan. Kita buang jawapan. Pun boleh lah juga kan. Tapi kalau misal kata kita minta jawapan berasingan daripada prompt yang pertama, maknanya dia hanya bagi soalan ni kan. So yang ni kita buang kan. Yang ni daripada bawah ni kita buang lah. Dah siap kita punya lembaran kerja. Dah siap lembaran kerja. Kita tukar kat sini, letak nama. Okey, nama. Kelas contohnya. Okey, dah siap. Tanpa perlu kita menaip. Kan? Senang tak cikgu kan? Okey, kalau misal kata macam soalan matematik contohnya kan yang tak ada teks, boleh juga Okey, tapi kita tak payah nak letak gambar lah. Okey, saya cuba tengok ada tak. Soal buku teks matematik tu saya saya buka guna online, tak ada PDF. Okey, kalau misal kata soalan matematik saya pernah buat contohnya kan. Yang mana tadi kita punya, contohnya, so kita buat di topik lah ni topik. Sila jana, soalan pelbagai pilihan, soalan matematik soalan matematik tingkatan 2. Bab 3 contohnya. Saya pun tak tahu tapi kalau dapat tajuk dia punya bab lagi baik sila jana soalan matematik tingkatan 2 bab 3. 5 soalan pelbagai pilihan. So kita tengok boleh ke tak sebab tadi pun kita cuba jana soalan daripada gambar pun macam macam ni dia nampak lah dia bergerak kan daripada so dekat sini dia dapat detect dia dapat detect see kan
Alright. Kan? Berikut ada 5 soalan. Matematik, tak tahulah kan? Mungkin harap-harap betul kan? Matematik tingkatan 2 bab 3, tajuk dia adalah rumus algebra. Sebab saya tak rujuk pada buku teks kan? Kalau nak ni sebab tu saya kalau ada buku teks kita boleh rujuk pada buku teks. Kan? Maknanya dekat sini 5 soalan pelbagai pilihan untuk matematik tingkatan 2 bab 3. Dah. Dapat. Okey, lepas tu berikan jawapan yang betul. Tu. Okey, keluar jawapan yang betul Okey So itulah antaranya kan. Kegunaan yang kita boleh guna dengan Copilot. Okey, mungkin ada yang terfikir nak tanya, kalau soalan bahasa Cina ke, bahasa Arab ke, boleh tak? Boleh. Tapi kena bagi prompt dia dalam bahasa Arab. Masa saya buat dengan sekolah teknik, dia punya sekolah teknik tak Sultan Muhammad. Saya buat dengan cikgu sekolah Sultan Muhammad dia tanya pada saya. Boleh tak kita nak jana kan yang apa daripada gambar tu kan, gambar dalam buku teks tu dalam bahasa Arab. Saya kata boleh. Dia pun buat. Tapi dia pun persoalan kenapa dia punya soalan dalam bahasa Melayu? Kan? Sebab cikgu prompt dalam bahasa Melayu. Okey, saya cakap macam ni. Cikgu macam ni okey, cikgu tengok kat sini. Okey. Baik, saya suruh dia buat macam ni. Sila terjemahkan dalam bahasa Arab. Sila hasilkan 5 soalan. Okey, tengok macam mana kita nak buat prompt dia. Sila terjemahkan dalam bahasa Arab. Ayat yang kita nak minta dia translate, kita buat dia dalam bentuk inverted comma. Okay, so dalam bahasa Arab, ini dia. Saya nak sebut pun tak kerti kan. Jadinya, lepas tu, ustaz tu dia copy ayat ni, dia masuk dalam prompt yang untuk jana soalan. Jadi. Okey. Tu cara dia. Kan? Kalau kita nak type dalam bahasa Arab ke apa ke, mungkin yalah kalau yang biasa tu mungkin laju lah kan. Tapi kita ada cara lain. Maknanya kan, kita boleh pusing-pusing. Kita boleh pusing-pusing kan AI ni kan. Okey. Kita nak buat soalan bahasa Arab. Kan? Tapi kita tak bagi prompt dalam bahasa Arab dan ataupun kita tak boleh nak bagi ataupun kita tak boleh nak type dalam bahasa Arab. Kita suruh AI yang tuliskan. Kan? Dekat sini kita suruh. AI tu yang translatekan, sila hasilkan 5 soalan dalam bahasa Arab. Dan hasil dia memang dia akan keluar dalam bahasa Arab lah. Itu dia. Okay, boleh cikgu? Okay, itu berkenaan dengan kalau macam kita nak buat gambar. Okay, sebenarnya macam kenapa saya pun heran asal tak boleh. Okay, kita cuba lagi sekali. Last kita cuba. Okay, sila jana ataupun hasilkanlah. Sila hasilkan 5 soalan pelbagai pilihan berdasarkan teks. Okay, okay, kita tak nak minta dia jawapan lah. Dia mungkin untuk penggunaan gambar. Ada yang dapat, saya dapat ni. Tapi dia lambat sikit. Ada cikgu yang dah berjaya ni. Berjaya, alhamdulillah. Tapi memang saya try pun 3 kali. Saya try 3 kali. Kali pertama tak boleh, kedua tak boleh, kali ketiga boleh. Okey. Agaknya hari ni dia mungkin hari ni dia pening sikit. Yalah, hari ni semua yang dalam Meet ni semua try Copilot kan. Copilot apa aku nak layan siapa ni kan. Sebab biasalah dia kalau macam aplikasi yang percuma ni, dia sebenarnya dia akan tunggu giliran. Kalau contohnya selalunya kalau untuk image kan. Misalnya kata kita gunakan Bing Image Creator, Pixlr kan. Okey. Janaan tu dia akan buat mengikut giliran. Sebab kita guna yang percuma. Sebab tu kadang-kadang kita akan dapat respon lambat dan sebagainya. Okey, macam saya ni memang terus angkut langsung ni. Tapi cikgu boleh dapat macam mana kita nak menggunakan image
dalam penjanaan soalan. Dan sebenarnya saya tukar ke gambar Cik Hafiz, saya ambil cuba gambar lain pula. Okey. Dia mungkin banyak sangat teks, dia pening kot hari ni tiba-tiba. Tiba-tiba apa hal ramai kan tanya soalan guna gambar kan. Mungkinlah kan. Okey, so saya pun memang langsung. Okey, macam ni tuan boleh tak tunjuk sekali lagi cara menggunakan YouTube dalam Microsoft Edge. Okey, boleh nanti saya pun berjaya dengan Petika Bahasa Cina. So best lah, memang best. Okey, saya berjaya. Okey, bagus cakap. Alhamdulillah. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan juga lagi sekali macam mana kita nak minta dia buat ringkasan YouTube kan. Ataupun sebenarnya kita boleh buat soalan juga dengan menggunakan YouTube. Sebenarnya dalam kita punya classroom, dalam kita punya classroom, dia ada satu fungsi yang dipanggil resource. Dalam resource ni, dia ada video activity. Video activity ni kita boleh selectkan soalan di dalam YouTube. Tak apalah, itu mungkin kalau ada yang berminat, mungkin cikgu boleh bagi saya ke ataupun next punya bengkel ke, mungkin kita boleh cerita pula pasal features yang ada dalam classroom. Tapi tadi siapa tadi? Cikgu apa tadi? Cikgu Toh Cikgu Toh nak tanya, dia nak minta saya tunjukkan lagi sekali macam mana kita nak linkkan ataupun synchronizekan kita punya prompt dengan kita punya Edge dan juga YouTube So kita buka so dekat sini kan, kita buka kita punya Copilot kita buka kita punya Copilot. Dan di sini katakan let's say kita nak buka YouTube. Kita cari sejarah sejarah tingkatan 1 contohnya. Alright. Ni maksud tamadun apa semua baik. So, cikgu kena ingat, first kali sebaiknya cikgu pilih yang ni. Using ni. Using, mungkin cikgu tak berapa nampak ke, sebab dia kecil sangat kan. Mungkin paparan cikgu lagi kecil sebab cikgu tengok guna Google Meet kan. So dekat sini, cikgu pilih this video. Cikgu klik pada this video. Dan di sini cikgu boleh letakkan prompt cikgu. Sila buat ringkasan ataupun sila tulis sila tulis ringkasan berkenaan dengan video ini. Yang ni oleh yang ni dia tak boleh nak buat kita cuba cari yang boleh buat. Sebab dia tak ada transkrip. Let's say kita cari. Kita cuba yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat yang baru. Sila tulis ringkasan berkenaan dengan video ini. Kita tunggu hari ni memang agak slow sikit, mungkin ramai sangat selalu kalau saya buat perbengkelan dia keluar alright, dia keluar kat situ. Keluar dia punya ringkasan dia tengok dekat minit ke berapa kan. Mana ini? Dia sebenarnya dia boleh feed dia boleh feed data daripada video.
So dekat sini pun sebenarnya kita dah boleh dapat isi kandungan. Isi kandungan video tu kan. Maknanya cikgu juga boleh katalah kalau misal kata cikgu nak buat slide ke kan. Boleh. Kan? Maknanya ini tajuk dia, yang ni dia punya isi kandungan. Pun dah boleh. Tapi memang hari ni slow lah sikit. Tengok. Dia nak keluar satu-satu tu pun dia macam lagging sikit. Kalau dekat cikgu mungkin nampak lagi lagging kan. Dekat saya pun sebenarnya lagging. Okey, dah. So dapat kat sini Dan kita boleh janakan 5 soalan. Contoh pelbagai pilihan berdasarkan video ini. Okey, jangan lupa ambil ni this video. Okey. Okay, kita tunggu Memang hari ni agaknya dia punya server sibuk ni. Okey. Tapi memang boleh boleh, insya-Allah boleh. Alright, so tengok cikgu. Dah dapat soalan berdasarkan video. So cikgu bolehlah kan maknanya maknanya kalau kita nak buat aktiviti kan dengan pelajar okey, pelajar kan sila tonton video ni. Nanti cikgu nak bagi soalan kan. Kalau tidak kan mungkin kadang-kadang budak ni tak dengar pun kan video ni. So kita boleh minta AI ataupun Copilot ni hasilkan soalan berdasarkan video. Okey, sila beri jawapan yang betul. Tengok tadi dia attempting to reconnect. Dia memang hari ni memang ni sikit lah. Okey, dia lain pula tapi tak apalah. Dia kadang-kadang dia jadi macam ni lah. Sebab tu tadi dia macam dia pening sikit kan. Dia kata okey. Kita minta lagi sekali. Sila berikan jawapan yang betul berdasarkan soalan yang dijana tadi. Okay. Okey, saya tak. Okey, betul-betul dia dah. Okey, tak apa. Kadang-kadang dia misunderstanding jugalah apa yang kita nak kan. Tapi at least okay, kita dapat tengok sebab tu kadang-kadang saya lebih suka minta dia terus jawapan. Kalau kita minta kemudian mulalah dia ke lain. Okey. Tapi sekurang-kurangnya cikgu boleh dapat tahulah apa yang kita boleh buat dengan Copilot ni. Dia ada sedikit orang kata ketidakfahaman AI tu biasalah kan. AI ni orang kata dia bukanlah sempurna dia sebagai alat bantu kita. Tapi sekurang-kurangnya cikgu boleh nampak kan. Walaupun cikgu rasa macam tak dapat apa yang kita nak, tapi cikgu boleh ulang kali cuba lagi sampailah cikgu rasa dapat apa yang cikgu nak. Itu dia Kalau AI nak main AI ni memang macam tu. Okey boleh cikgu Okey, so apa lagi kat sini? Okey, nanti share record insya-Allah. Okey, betul. Nanti kita akan uploadkan dalam Gema Digital TV Berkaitan ni tak ada dah. Betul cikgu. Apps yang berkaitan ni memang tak ada. Pada pelajar dia cuma ada Pixlr. Pixlr sahaja. Kalau yang ChatGPT apa ni semua memang tak ada lah. Tapi sebenarnya boleh je kita kalau kita nak buka dekat luar kan. Okey, satu lagi AI ni sebenarnya kita boleh jadikan sebagai alat bantu untuk pelajar tu juga Okay, kita selalu dengar kan macam pelajar ni dia dapat soalan susah, soalan kebat dia tak nak buat kan. So why not kita gunakan AI ni, kita minta pelajar guna AI untuk cari jawapan. Dan kemudian kita minta pelajar tu kemudiannya
terangkan semula ataupun dia buat presentation. Paling tidak pun dia dapat sesuatu kan, daripada dia tak buat langsung. Kita minta okey macam kita lah kan. Mesti kita pun dulu-dulu pernah meniru kan, meniru kawan. Macam tu lah juga kan. Kita tiru tapi tiru dengan berilmu. Kan, maknanya mesti dapat sesuatu. Jadi tak salah. Kan, maknanya kita suruh pelajar tu gunakan AI, kita bagi soalan macam tadi kan. Sebenarnya instead of kita, selain daripada kita jana soalan, sebenarnya dia boleh jawab soalan. Kalau cikgu boleh cuba nanti soalan penyelesaian masalah contohnya kan, soalan kebat, cikgu screenshot macam tadi, kemudian minta dia tolong berikan jawapan. Kalau matematik kan cikgu, dia siap bagi step by step. Langkah demi langkah untuk dapatkan jawapan. Sampai macam tu sekali AI dapat bantu kita dan juga sebenarnya boleh bantu pelajar. Daripada dia tak nak langsung, dia terus kata give up, tak nak buat tak nak jawab soalan, kita buat cara macam tu. Okey cikgu? Tidak, okey. Boleh cikgu. Bukan sebab tu saya kata kita yang orang kata kita yang jadikan benda ni sebagai satu kaedah pembelajaran. Bukan kita nak belajar ni palagiat. Macam kita kan dulu kan pagi tu baru teringat ada kerja sekolah tak siap, kita tiru kawan. Tapi kita tiru kawan, kita tiru dengan belajar, tiru dengan faham. Macam ni juga kan. Okey, kita minta pelajar ni kita buat satu sesi ke kan. Okey, sekarang kita panggil kan, pelajar ni kan, kita bagi soalan. Okey, soalan kebat contohnya kan. Okey, jawab cari guna AI. Tapi bukannya lepaskan macam tu saja. Okey, kemudian kita suruh dia ulang balik. Kan, at least dia dapat daripada dia dapat jawapan dengan AI tu kan, dia pun dapat sebenarnya. Okey so kita harap kan benda ni kita lah sebagai orang kata pemudah cara pelajar ni kan. Okey cikgu okey baik. Dia sebenarnya benda ni bila bagi pelajar, saya rasa pelajar memang seronok. Bila dia dengar, boleh Tama-tama kalau macam matematik kan, soalan panjang-panjang kan. Kan. Rupanya macam ni kan cara dia kan. Okey so insyaAllah lah kita sama-sama lah. Okey baik, untuk yang last sekali, bagaimana untuk kita menggunakan dokumen. Okey, selain daripada gambar, kita juga boleh upload dokumen. Cumanya kalau cikgu tengok dekat Copilot kita, dia tak ada bahagian untuk upload. Berbanding dengan, kalau kita tengok Gemini cikgu, Gemini dia memang ada button, bukan Gemini, ChatGPT. Gemini pun dia ada gambarnya. Okey, lagi tak faham apa Gemini ni. Okey, kalau macam ChatGPT, sebab saya jarang buka. ChatGPT dia ada ni attach file. Dia ada attach file. So kita boleh attach file dan kita boleh orang kata jadikan file tu sebagai sokongan untuk kita punya prompt. Okey. Tapi kalau macam ChatGPT kita boleh macam ni kan, boleh terus upload. Untuk Copilot kita tengok tak ada kan? Tak ada button untuk kita upload dokumen. Tapi dia ada cara dia. Okey, caranya katakanlah saya ada artikel. Okey artikel ni kita buka jap. Berkenaan dengan impak pendidikan berasaskan teknologi terhadap peningkatan prestasi. Okey, baik. Kita nak gunakan artikel ni Contohnya sama ada kita nak buat ringkasan ke ataupun kita nak buat slide. Kan. Kita buat slide lah pula kan. Tadi kita dah cerita pasal ringkasan kan. Kita nak minta dia buat slide. Okey so macam mana? Okey. Dekat kita punya dokumen, tapi dalam bentuk PDF kan cikgu dalam bentuk PDF, cikgu klik kanan. Okey, cikgu pergi dekat open with. Okey sekejap saya tutup dulu saya punya edge ni nanti dia bercampur. Okey, saya ulang balik Okey. Saya klik kanan, saya tekan open with dan saya pergi dekat Microsoft Edge. Okey. Sekarang ni dia dah buka dalam Microsoft Edge. Kaedahnya lebih kurang sama macam kita buat dengan video tu tadi. So kita tekan Copilot dekat sini. Dekat sini pastikan this page.
untuk kita trigger Copilot supaya dia menggunakan data ataupun maklumat dalam kita punya artikel. Okey. Sila jana slide berkenaan artikel ini. Jumlah slide ialah 10. Okey. Tapi cikgu janganlah expect dia keluar macam PowerPoint. Nanti dia akan keluar dalam bentuk point form. Okey. So dia akan bagi 9. Okey, 9 slide. Kita boleh katakan slide 9 slide ataupun 9 bahagian dalam slide kita. Maknanya dia cadangkan okey, tajuk dan penulis, impact pendidikan apa pun semua kan, abstract, tujuan kajian, metodologi. Sebab slide ni dia point form kan, dia cuma apa benda yang kita dari segi persembahan kita akan terangkan tujuan kajian. Cuma yang ini dia bagi tahu lah, okey, pengenalan kepentingan teknologi dan pendidikan, macam tu cikgu kan. Sebab kita pun sedia maklum, slide bukan kita nak baca slide, slide sebagai dia punya kata kunci dia sahaja kan. Dari segi penerangan kita yang akan terangkan. Betul tak cikgu kan? Okey, itulah lebih kurang apa yang kita boleh gunakan dan macam mana kaedah kalau kita nak ataupun okey, satu lagi kita ada masa sikit lagi. Ini kalau bisa kata jurnal ataupun kan satu lagi kalau bisa kata kan cikgu tak cukup mata kredit kan, cikgu boleh minta okey kan kita kena buat ringkasan bacaan kan, cikgu buat je lah. Okey, buat ringkasan okey 100 perkataan buat ringkasan berdasarkan artikel ini ataupun jurnal ini okay, jurnal ini. So manalah tahu kan, kita baca kan, cumanya kadang-kadang alah nak tulis tu macam tak apa nak reti sangat nak tulis kan. Jadi kita boleh berdasarkan pada apa yang kita upload ni dalam Edge ni, okay, kita boleh minta dia buat apa yang kita mahukan. Tu dia keluar. Right, kan? Tulis dalam SPL, hantar. Okey, cikgu okey, itu kalau artikel. Dan mungkin satu lagi saya boleh tunjukkan, saya ada RPT contohnya kalau kita nak buat RPH berdasarkan RPT. Okey, RPH berdasarkan RPT sama juga. So open with Microsoft Edge. Okey, so katalah kita nak buat tajuk 1.3 standard kandungan 1.3. Okey, this page. Okey, berdasarkan dokumen, dia macam-macam. Kita boleh bagi nama dokumen ke artikel ke jurnal ke kan, ataupun RPT kan. Berdasarkan dokumen, sila hasilkan rancangan pengajaran harian standard kandungan kandungan 1.3. Masa PDP ialah 1 jam. Okey, standard kandungan 1.3. Kita selesaikan macam mana? Okey, kita cuba See? Okey. Siap, cikgu.
Okey, tengok betul tak? Masa 1 jam. Standard kandungan 1.3. Pecahan positif dan pecahan negatif. Ambil. Alright. Ini dia punya aktiviti Objektif ada, aktiviti ada. Yang ni tu yang saya kata dia sebagai cadangan. Mana dia cadangkan. Okey, apa yang kita nak buat? Okey, guru memperkenalkan topik pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, contoh, berikan contoh. Lepas tu aktiviti utama. Ni boleh gunakan lepas tu penutup, rumusan, berikan latihan pengukuhan, bahan bantu mengajar siap ada, garis nombor, kad pecahan, lebaran kerja, penilaian, lebaran kerja pelajar, soal jawab lisan. Okey, macam mana cikgu? Okey, biasa. Cik Hafiz, ada yang angkat tangan tadi, Cikgu Junaidah, ada nak tanya? Ya ke? Ada soalan ke? Yalah, sebab saya tak nampak ni. Cik Hafiz, satu lagi. Cik Hafiz cuba buka Copilot Cik Hafiz tadi. Okey. Saya punya yang terbaru kan, saya punya ada attach file. Oh, ada attachment. Sana gambar ada attach file. Wow. Saya menggunakan IDCM ni. Alright. Saya buka melalui Delima, tapi Cik Hafiz kata tadi sebab tak boleh nak attach file kan. Tapi Copilot saya ada attach file. Okey, terima kasih. Jadi cikgu boleh try lah nanti. Sesuatu yang baru kan, sebab sebelum ni kalau macam file, itulah kaedahnya kan. Maknanya saya buka dengan menggunakan Edge kan. Macam ni saya guna Edge tu. Mungkin lepas ni kalau macam tu lagi mudah lah. Kan, maknanya kita boleh attach file. Mungkin sebab benda ni dia makin lama dia ada penambahbaikan dan sebagainya kan. Tapi macam mana Cik Hafiz punya tak ada ni? Nah itulah master tak ada. Cik master lah konon Sifu tak ada. Sajalah Copilot ni. Okey, tak apa. Mungkin sehari 2 dapat. Ataupun nanti saya cuba gunakan IDG kan. Mungkin kat situ dia ada kelebihan pada IDG. Mana kita tahu kan. Sebab saya buka yang melalui Delima ni. Okey, baik. Okey, nanti kita cuba Okey. Saya rasa itu saja. Kalau apa dia Cikgu Azri? Saya pun boleh tu maksudnya apa? Ada attachment ke Cikgu? Okay. Ya, rasanya ada attach file tu. Oh ya, dah ada attachment. Alamak, saya pula yang ketinggalan. Okey, tak apa, nanti saya cuba buka guna IDG pula. Mungkin. Okey, guna IDG dia ada. Okay, tak apa. Okey. Terbaik Cikgu Okey, terima kasih di atas kesudian cikgu-cikgu bersama-sama dengan kita pada petang ini. Saya rasa itu sahaja. Segala kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Okey, yang baik tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya harapkan kita manfaatkanlah apa kemudahan yang ada ni nanti orang kata macam kita ni kufur nikmat pula kan. Benda ada kita tak guna kan. Dan tak tahu, bukan nak kata nak tahu, tapi buat tak tahu. Yang tu yang kita tak nak kan. So benda ada kita cuba gunakan secara yang berhemah. Okey, kita gunakan secara optimum. Okey, demi untuk kemenjadian para pelajar kita. Okey. Saya serahkan semula kepada Puan Suhaila. Okey, terima kasih Cik Hafiz atas perkongsian yang orang kata sangat bermakna dan boleh digunakan oleh guru-guru dalam sesi PDPC lah. Cuma hari ni macam Cik Hafiz tak ada share buat lagu tak sempat Tak apa. Lain kali nanti kita khas kita untuk sesi lain kali lah kan. Okey. Jadi saya rasa banyak dah tu Cik Hafiz sharekan pengalaman ilmu dia yang berkaitan dengan Microsoft Copilot. Saya harap cikgu-cikgu dapatlah gunakan dalam PDPC cikgu. Okey, macam Cik Hafiz katakan tadi, gunakan dengan secara berhemah. Gunakan secara berhemah. Dan pesanan saya, jangan percaya 100% lah AI ni. Sebelum kita buat gunakan, semak dulu. Semak dulu kesahannya, orang kata keboleh percayaan lah kan. Okey, jadi saya dah letakkan
link kehadiran, dah pinkan dalam chat tu. Bolehlah sama-sama isi kehadiran. Jadi saya rasa tak ada apa-apa. Hari ni kita sudahilah. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada Encik Hafiz terlebih dahulu atas perkongsian dan saya sudahi sesi bengkel kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan kita jumpa lagi untuk sesi yang kelima pada bulan bulan Oktober. Kalau tak silap saya dalam 17 Oktober lah dengan tajuk yang seterusnya kalau tak silap saya Conquer AI. Kita akan bersama dengan seorang lagi pegawai USTP dari PPD Jasin. InsyaAllah lah kalau beliau sudi berkongsi dan ada kelapangan. Kalau tak saya kena cari penceramah lain. Okey, itu sahaja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.